masjid-masjid yang mengadakan ceramah maulid, ada yang mengadakan maulid, ada yang mengadakan majlis bacaan selawat, itu semua adalah untuk mewujudkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali kepada pengajian kita. Kita masih lagi dalam adab-adab membuang air kecil, adab-adab tandas. Ada dikatakan adab tandas ataupun adab-adab buang air kecil dan air besar. Seterusnya ialah sebelum masuk tandas kita menutup kepala kita. Kita memakai alas kaki dan juga menutup kepala. Baik. Ada satu peringatan, jima' tanpa istinja. Jima' tanpa istinja. Haram hukumnya. Haram hukumnya jima' setelah buang air kecil tanpa beristinja terlebih dahulu. Haram hukumnya. Atau setelah buang air kecil beristinja dengan batu, kerana masih ada najis di kemaluannya jika dia berjima'. Sama ada satunya kita buang air kecil tanpa kita beristinja, ataupun kita buang air kecil dah istinja tapi bukan dengan air, dengan batu. Kan ada istinja ada dua, satu istinja dengan air, satu istinja dengan batu. Kita buang air kecil tanpa istinja, ataupun kita dah istinja tapi bukan istinja dengan air, iaitu istinja dengan batu, kemudian kita jima', maka haram hukum dia, kerana masih ada najis pada kemaluan dia. Baik. Termasuk juga disebutkan dalam kitab syarah kepada kitab Matan Safinatun Najah ni ialah amalan-amalan fitrah, amalan-amalan fitrah. Amalan fitrah antaranya ialah bersiwak dalam setiap keadaan. Lebih-lebih lagi dianjurkan ketika hendak berwuduk dan hendak bersolat, walaupun solat sunat. Ketika hendak berihram, membaca Al-Quran dan hadis, berzikir, ketika berubah bau mulut, ketika masuk ke rumah, bangun daripada tidur, ketika hendak tidur, dan ketika gigi menjadi kuning. Nanti kalau dalam kitab yang akan datang, dia akan sebut dengan lebih terperinci masa-masa yang disunatkan untuk bersiwak. Ada masa yang sunat, ada masa yang lebih ditakkidkan lagi sunat tersebut. Yang kedua, memakai minyak wangi. Memakai wangian ni termasuk amalan fitrah. Menggunakan celak mata dengan bilangan ganjil, iaitu 3 kali pada mata kanan dan 3 kali pada mata kiri. Menggunting misai dan memotong kuku. Mencabut bulu ketiak dan memotong bulu ari-ari. Menyikat rambut. Mewarnakan rambut putih dengan merah ataupun kuning. Perempuan yang sudah berkahwin memakai inai pada kedua tangan dan kaki. Ini pun termasuk fitrah. Amalan yang dikatakan fitrah ni ialah, fitrah ni kalau terjemahan dia ialah yang bersesuaian dengan, kita kata, keadaan semula jadi kita. Innama hanya sahaja anak itu dilahirkan di atas fitrah, kan? Itu keadaan asal. Fitrah ni kita boleh kata keadaan asal ataupun keadaan semula jadi. Orang yang tidak mengamalkan amalan-amalan fitrah ni, maknanya dia tidak berada dalam keadaan fitrah. Bermakna dia tidak berada dalam keadaan yang asal, tidak berada dalam keadaan yang sepatutnya.
Kalau kita tengok orang-orang yang meninggalkan amalan-amalan fitrah ni, dia condition dia, keadaan dia ialah dia ni lari daripada fitrah. Lari daripada fitrah ni tak termasuk, orang kata apa, kita ambil satu contoh mudah. Amalan-amalan fitrah yang disebutkan ni ialah amalan-amalan yang mana orang gila tak buat. Dan orang gila ni adalah orang yang terkeluar daripada fitrah. Dan kita orang biasa ni pula, kalau kita pun tak buat juga, bermakna fitrah kita terganggu, fitrah kita terjejah. Contohnya satu orang bersiwak. Bersiwak ni antaranya yang muakkad adalah ketika bangun daripada tidur. Ketika bangun daripada tidur, miswak, gosok gigi. Orang gila dia tak gosok gigi. Dan kita kalau orang normal, orang waras ni pun, kalau mai hari kita tak larat bangun pagi, kan, bangun pagi tu tak larat, tak boleh nak bangun, demam, tak sihat, kita tak gosok dah gigi. Tu makna fitrah kita dah lari. Fitrah kita dah lari. Kita boleh ukur fitrah kita, kewarasan kita. Contoh pakai minyak wangi. Orang gila tak pakai minyak wangi. Orang gila dia dalam keadaan busuk. Orang gila, kalau kita bagi dia, kita sembur dia dengan minyak wangi, dia boleh pingsan. Dia boleh pingsan. Kita pula, kalau duk main dengan bau badan dia, kita boleh pingsan. Terbalik. Terbalik. Dia tu, kalau kita ni badan bau busuk, ketiak bau busuk pun kita boleh duduk lagi, kan? Mana tak pi mandi, kan? Jadi maknanya ada something wrong, ada something wrong. Kita boleh kenal pasti diri kita sendiri, something wrong. Apa lagi? Contohnya gunting misai, potong kuku. Kalau orang tengah serabut, fikir ada masalah tak selesai. Contoh ada masalah rumah tangga ke, bersama masalah rumah tangga tu pula ada masalah kewangan pula lagi, kan? Lepas tu macam ada masalah di tempat kerja pula lagi, bertimpa-timpa masalah dia, kan? Jadi dia serabut, dia dah serabut. Orang serabut ni kita tengok dia macam mana. Biasanya kalau misalnya dia terim elok je, kan, dia duduk dalam keadaan serabut ni, katalah kena PKP lama, tak keluar rumah, kan, dia dah serabut. Pindah kerja pun tak ada, gaji pun tak ada. Jadi dia mula main serabut. Dia mula main serabut, kereta nak kena bayar, rumah nak kena bayar, kan. Lepas tu makan minum di rumah, dia main serabut. Bila dia main serabut, dia main termenung, dia main. Kita tengok dia, biasanya kalau seminggu sekali dia potong misai, tengok 3-4 minggu dia tak potong lagi misai, serabut misai dia. Kalau orang jenis belah misai tu lain, orang jenis misai lain. Ni dia jenis potong misai, lepas tu dalam serabut dia kita tengok misalnya kuku tak potong-potong. Orang gila pun dah potong kuku, tengok kuku dia macam mana. Tu orang yang lari daripada fitrah. Itu maksud dia amalan fitrah. Kelebihan bersiwak ni banyaklah. Kelebihan bersiwak ni banyak. Antaranya ialah selalu bermiswak akan memudahkan roh keluar ketika sakratul maut antaranya. Dan antara yang paling besar sekali ialah telah disebutkan di dalam satu kitab bahawa bermiswak ini mempunyai 70 kelebihan. Yang paling besar di antaranya ialah mudah untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika sakratul maut. Dan disebutkan juga dalam kitab yang sama bahawa keburukan candu ataupun dadah ini ada 70, tapi dalam kitab tu disebut candu, kitab lama disebut candu. Iaitu candu ni bukan saja kita kata dadah, segala jenis benda yang menyebabkan ketagihan. Ganja, dadah, rokok, kan. Jadi tapi dalam tu dia tak spesifik lah, dia sebut candu. Jadi saya sebut pun candu juga. Dan candu ni terjemahan asalnya ialah setiap perkara yang menyebabkan ketagihan. Kelebihan bersiwak ni ada 70 lebih kelebihan. Yang paling besar ialah dapat mengucapkan, mudah untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika hampir mati. Dan
keburukan candu juga terdapat lebih daripada, dan candu dan manakala candu mempunyai 70 keburukan, dan salah satu yang paling besar ialah sukar untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika hendak mati. Arak, saya satunya arak. Minyak wangi pula, minyak wangi bagi lelaki dengan perempuan ada beza. Bagi lelaki, minyak wangi yang disunatkan bagi lelaki ialah yang mana dia punya bau dia kuat tapi warna dia tak pekat. Bagi perempuan pula, sunat yang mana warna dia pekat tapi bau dia tak kuat. Bau dia tak kuat. Tapi wanita tidak boleh hukum memakai wangian keluar daripada rumah, di luar rumah tak boleh. Hukum dia haram. Hukum asal dia haram. Lepas tu ada perincian dia. Baik, kita masuk kepada rukun wudu. Ni dah masuk tajuk baru dah dalam kitab kita ni. Kita kena jelas kitab kita ni adalah kitab matan, dan kitab matan ni dia punya kegunaan dia adalah untuk hafalan. Kitab yang ni yang kita pakai, yang kita guna pakai, yang kita beli ni, kitab ni adalah kitab hafalan yang digunakan untuk menghafal. Tapi kita kat sini kita bukan belajar menghafal kan. Jadi kita menggunakan kitab ni, tapi syarah dia kita menggunakan kitab syarah lah. Okey. Faslun fi furudil wudu'i. Fasal rukun-rukun wudu. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu, al-thani ghuslul wajhi, al-thalithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, al-rabi'u mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, al-sadisu at-tartibu. Rukun-rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua belah tangan hingga beserta siku, keempat menyapu sebahagian daripada kepala, kelima membasuh kaki beserta 2 buku lali, yang keenam tertib. Jadi fasal wuduk ni adalah fasal yang pertama dalam bab bersuci. Bab bersuci ada 4: wuduk, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Itu dalam bab bersuci, bab satu tajuk yang besar. Bawah bab ni adalah terdiri daripada beberapa fasal. Beberapa fasal membentuk satu bab. Macam beberapa surau membentuk satu masjid qaryah. Itu maksud dia. Bab ni dia satu tajuk yang lebih besar. Di bawah bab tu ada beberapa fasal. Fasal-fasal inilah yang bentuk bab tadi. Wuduk ni kalau menurut sejarah dia difardukan serentak dengan solat pada malam Isra' dan Mi'raj. Malam Isra' dan Mi'raj. Tetapi ia telah disyariatkan jauh lebih dahulu sebelum tu. Sebelum tu lagi wuduk ni dah disyariatkan, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat. Akan tetapi kefarduan dia, hukum dia menjadi fardu ialah ketika malam Isra' Mi'raj. Kerana apa? Kerana pada malam Isra' Mi'raj itu solat difardukan, dan oleh kerana solat fardu dan solat hanya sah bersama dengan wuduk, maka wuduk juga menjadi fardu. Ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Satu perkara yang mana tidak sempurna perkara wajib melainkan dengan dia, maka dia tu pun wajib juga.
Wudu tak wajib. Solat wajib, fardu. Sehari semalam 5 waktu. Wudu tak wajib. Wudu tak wajib. Wudu hanya wajib untuk solat. Sifat dia, sifat wudu tu sendiri tak wajib. Tapi dia termasuk dalam kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu perkara yang mana tidak sempurna perkara wajib melainkan berserta dengannya, maka perkara tersebut juga menjadi wajib. Hukum berwuduk ni ada dua, wajib ataupun fardu, samalah. Contohnya ketika hendak menunaikan ibadah salah dan tawaf dan menyentuh Al-Quran. Salah sama ada salah fardu ataupun salah sunat. Salah sunat, tapi wuduk untuk salah sunat tu, wuduk tu wajib, wuduk tu fardu. Bukan solat fardu saja wudu tu fardu, tak. Solat sunat pun, untuk solat sunat tu pun wudu tu fardu. Solat tu sunatnya. Sunat duha misalnya, tak semayang tak apa, tak berdosa. Tapi kalau nak semayang, wajib ambil wudu. Tak boleh dia semayang duha tanpa wudu, semayang sunat tanpa wudu. Alah, tak apa, semayang sunat ya. Tak. Wajib untuk ketika hendak menunaikan solah, sama ada solah fardu ataupun solah sunat. Begitu juga tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Tawaf sunat je, tak buat pun tak apa, tak ada masalah, tak membatalkan umrah ataupun sebagainya. Tapi untuk buat tawaf sunat tu kena ada wudu. Hendak menyentuh Al-Quran pun begitu juga. Hukum dia sunat. Ada juga wuduk yang mana hukum dia sunat. Contohnya ketika hendak membaca atau mendengar Al-Quran. Baca, bukan sentuh mushaf. Sentuh mushaf ni wajib ada wuduk. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran tu melainkan orang yang bersuci. Tapi kalau nak baca, dia dah hafal Al-Quran ataupun dia hafal beberapa surah, beberapa ayat yang dia nak baca tu sendiri tak wajib ambil wuduk, sunat saja. Dan ada ganjaran ataupun pahala yang berbeza di antara membaca Al-Quran dalam keadaan berwuduk ataupun di luar wuduk. Begitu juga mendengar bacaan Al-Quran pun sunat juga. Dia tak baca, dia nak dengar. Contohnya satu orang ustaz, dia nak semak pelajar dia baca Quran. Dia ingat dah Quran, pelajar dia nak main baca kat dia, nak semak dekat dia. Dia tak ada wuduk, boleh. Tapi sunat hukum dia untuk dia ambil wuduk. Sunat hukum dia untuk ambil wuduk. Dan ada perbezaan ganjaran, kelebihan pahala antara mendengar Al-Quran dalam keadaan berwuduk dengan mendengar Al-Quran tanpa berwuduk. Membaca atau mendengar hadis, membawa kitab tafsir, membawa kitab tafsir. Membawa Al-Quran tak boleh, kitab tafsir boleh. Membawa kitab tafsir, hadis, fiqah, tasawuf, ini termasuk kitab-kitab yang mana sunat untuk kita bawa, pegang, tanggung dalam keadaan berwuduk. Tafsir, hadis, fiqah, tasawuf. Ada lagi kitab lain, balaghah, mantik tak termasuk, nahwu, saraf tak termasuk. Melaungkan azan sunat ada wuduk. I'tikaf di dalam masjid, wukuf di Arafah, sa'i, menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak tidur, mengusung jenazah dan lain-lain.
Sunat dalam keadaan berwuduk. Baik. Salah satu kelebihan berwuduk, man atahu malakul mauti wa huwa ala wudu'in u'tiya syahadah. Sesiapa yang didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut rohnya sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, maka dia diberi pahala mati syahid. Dia diberi pahala mati syahid. Okey. Perkara yang pertama, niat. Niat bermula ketika membasuh muka. Niat ketika mula berbasuh muka. Niat yang diambil kira. Niat yang diambil kira. Macam saya pernah sebut sebelum ni, jika sudah niat seawal membasuh tangan atau berkumur-kumur, niat hendaklah dikekalkan sehingga membasuh mana-mana bahagian daripada muka. Jika tidak kekal, niat itu belum memadai, hendaklah berniat semula. Okey, niat wuduk ni, niat yang muktabar, yang diambil kira ialah niat ketika kita membasuh bahagian permulaan daripada muka. Itu niat yang dikira. Tapi kita boleh niat untuk berwuduk sebelum lagi daripada tu. Bila kita mula basuh tangan. Kan kita ada sunat-sunat wuduk kan. Sunat wuduk sebelum ni kan, selepas akan datang kot dia. Okey. Kita basuh tangan, baca bismillah. Salah satu antara sunat wuduk ialah membaca bismillah. Sehingga kan ada satu hadis yang berbunyi, la wudu'a liman la basmatalahu. Macam tu lebih kurang, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak bismillah, tak ada wuduk bagi dia. Pentingnya bismillah ketika berwuduk. Jadi dalam berwuduk tu kita baca bismillah. Masa tu kita nak basuh kedua tangan sehingga kedua tangan sehingga pergelangan tangan. Kedua belah tangan sehingga pergelangan tangan. Baca bismillah. Tapi kalaulah di rumah kita bilik air, kita nak ambil wudu tu dalam bilik air, dan bilik air tu sekali dengan tanah, maka baca bismillah dalam hati. Tak boleh baca bismillah, tak boleh lafazkan di lidah, di mulut kita. Baca bismillah dalam hati. Jadi kalau kita dah mula niat untuk ambil wuduk kat situ, daripada situ kita dah boleh niat untuk ambil wuduk dah. Jadi apa faedah dia? Kalau kita mula basuh tangan tu dengan niat untuk ambil wuduk, maka basuh tangan kita tidak akan dapat pahala, akan dapat ganjaran wuduk. Kalau tak, macam basuh tangan lepas makan, basuh tangan biasa. Macam kita ada basuh tangan selalu ni kan, kerap basuh tangan kan. Kata kerap basuh tangan, sikit-sikit basuh tangan lah ni kan. Tapi kalaulah masa nak ambil wuduk tu kita tak niat, masa basuh tangan nak ambil wuduk tu kita tak niat untuk ambil wuduk, maka basuh tangan tu jadi basuh tangan biasa. Tapi kalau kita niat untuk ambil wuduk, maka basuh tangan kita sebelum basuh muka tadi ni akan dikira pahala wuduk. Akan tetapi niat tersebut hendaklah berkekalan. Basuh tangan, kumuk-kumuk, masukkan air dalam hidung, dah selesai itu semua, niat tu hendaklah berkekalan sehinggalah kita membasuh bahagian permulaan, mana-mana bahagian permulaan daripada wajah kita, daripada muka kita. Okey, tentang niat dia akan beritahu di depan tu ada faslun tentang penerangan
tentang hukum niat dan tertib. Ada dua cara untuk berniat. Okey. Dua cara ni. Cara yang pertama adalah untuk orang yang biasa, orang yang normal, yang tidak ada masalah kesihatan, yang sihat. Yang kedua, bagi orang yang ada masalah kesihatan, masalah penyakit, dipanggil sulasul rih ataupun sulasul baul. Sulasul rih atau sulasul baul. Ini dua penyakit ni. Sulasul rih ni ialah penyakit kentut tak lawas. Angin dia tak boleh tahan, dia tak boleh kontrol. Angin tu sepatutnya kita boleh kontrol, kita boleh tahan. Tapi ada orang yang mana dia ada penyakit, dia tak boleh tahan. Dia terkeluar, asal ada angin dalam perut tu terkeluar. Satu lagi sulasul baul, kencing tak lawas. Sepatutnya dia boleh tahan kencing tu, tapi ni tak boleh tahan. Dia terasa nak terkencing ya, sebenarnya dia dah terkencing dah. Kita terasa nak terkencing boleh tahan lagi, setengah jam, 1 jam boleh tahan lagi, sementara nak cari RNR ke apa kan, kalau buat kereta. Tapi ada orang yang mana nak terkencing ni biasanya orang yang berumur lah kan, minta dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi kesihatan sehingga akhir umur kita. Biasanya orang macam ni dia payah nak travel, naik bas, naik kereta api, naik kereta terbang payah. Dia biasa pergi mana-mana kena naik kereta sendiri, senang nak berhenti. Dia kalau dia terasa tu mana terkeluar dah. Jadi ada beza, niat dia ada beza. Kalau niat orang yang tak sakit ni, orang sihat, orang biasa ni, kita boleh niat dengan nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat untuk berwuduk, sahaja aku mengambil wuduk fardu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun nawaitu raf'al hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kecil fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Ataupun nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, boleh. Kita niat wuduk saja pun boleh, kita niat untuk angkat hadas pun boleh, kita niat wuduk untuk angkat hadas pun boleh. Ini untuk orang yang sihat. Untuk orang yang ada penyakit sulasul rih ataupun sulasul baul ni tadi, maka dia tak boleh niat dalam lafaz niat dia tu, bukan lafaz. Lafaz tu di mulut, di lidah, dalam niat dia tu, dalam qasad dia tu, dalam hati dia tu, dia tidak boleh mempertujuankan. Dia tidak boleh mengqasadkan ni, maknanya dia tidak boleh mempertujuankan wuduk dia tadi untuk mengangkat hadas, tak boleh. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab wuduk dia tadi tidak akan dapat mengangkat hadas dia. Sebab dia ni orang yang dipanggil daimul hadas, orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Dia sulasul rih, sulasul baul, yang mana dia ni kentut tak berhenti, kencing tak berhenti kan. Dia kalau orang yang ada penyakit sulasul rih ni memang susah sikit lah, kentut tak berhenti. Kalau sulasul baul ni pun sama juga, dia meleleh ya. Kalau dia pakai underwear tu akan tengok ada aja kan, setiap masa, setiap kali dia tengok kan, akan ada aja lembab basah. Memang agak susah sikit, memang agak susah. Jadi dia ni tak berhenti, dia sentiasa dalam keadaan hadas. Jadi wuduk dia tu, dia tidak boleh mempertujuankan wuduk dia tu, mengqasadkan wuduk dia tu untuk mengangkat hadas, sebab hadas dia tu tak terangkat pun. Jadi dia hendaklah berniat wuduk dia tadi, dia hendaklah mengqasadkan wuduk dia tadi, niatkan wuduk dia tadi, nawaitul wudu'a listibahati salah fardhan lillahi ta'ala. Ini lafaz dia. Dan inilah juga niat dia. Sahaja aku mengambil wuduk untuk membolehkan solat fardu ke atasku. Sahaja aku mengambil wuduk untuk membolehkan salat. Wuduk yang dia ambil ni bukan untuk mengangkat hadas, tapi wuduk yang dia ambil ni untuk mengharuskan solat.
Untuk membolehkan supaya dia bersolah, dia kena ambil wudu. Tapi adakah hadas dia terangkat? Hadas dia tak terangkat. Tapi boleh solat tak? Boleh, sebab dia dah ambil wudu dah. Dia special case lah. Special case. Jadi istibahati salah, ataupun dalam bahasa Melayunya, sahaja aku mengambil wudu untuk membolehkan salah fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Termasuk juga sulasul rih, sulasul baul, dan juga istihadah. Istihadah satu lagi. Istihadah ni ialah perempuan yang didatangi darah haid melebihi tempoh haid yang paling lama. Aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuha sittun aw sab'un wa aktsaruha khamsata asyara yauman. Lebih kurang, paling kurang haid ni yaumun wa lailatun, satu hari satu malam. Wa ghalibuha sittun wa sab'un, kebiasaannya 6 hari ataupun 7 hari. Wa aktsaruha, sebanyak-banyaknya 14 hari ataupun 15. Wa aktsaruha 15 yauman, paling banyak 15 yauman, 15 hari. 15 yauman, 15 hari. Lebih daripada 15 hari keluar lagi darah, maka tu bukan darah haid, tu adalah darah istihadah. Jadi orang yang darah istihadah ni, dia pun keluar sentiasa juga, tak berhenti-berhenti, sentiasa keluar. Tapi dia kena semayang sebab dia bukan haid dah. Dah dia terkeluar daripada tempoh haid, dia kena semayang. Nak semayang, nak kena ambil wudu. Nak ambil wudu, dia ada hadas. Jadi dia tidak boleh mengqasadkan wudu dia tadi untuk mengangkat hadas. Dia tidak boleh mempertujuankan wudu dia tadi untuk mengangkat hadas. Sebab darah dia tu sentiasa keluar, macam mana angin tadi ataupun air kencing tadi sentiasa keluar, maka dia kena niat untuk istibahatis salah. Sulasul rih, sulasul baul ni banyak berlaku pada orang lelaki. Istihadah ni tak ada lah, tak ada orang perempuan je lah yang berlakunya. Sunat, kita lafazkan niat setiap kali hendak melakukan ibadat. Niat tu dalam hati, tapi kita kena lafazkan niat tu adalah sunat. Niat, satunya niat tu adalah wajib. Yang kedua, kenapa kita kena niat? Niat ni adalah untuk membezakan antara ibadah dan adah. Ibadat dan adat, inilah beza, perkara yang membezakan antara adat dan ibadat. Niat. Adat tu kebiasaan, ibadat tu ibadat. Kita punya pengabdian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita buat amalan tadi dengan niat, maka amalan tadi akan jadi ibadat, akan jadi pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita buat perkara tadi tanpa niat, sebagai satu adat, kebiasaan, kita duk biasa macam tu, kita buat macam tu, maka dia tidak menjadi ibadat, tidak menjadi satu pengabdian kita pada Allah Ta'ala, bahkan menjadi satu amalan kebiasaan kita. Contohnya kita duduk dalam masjid dengan niat iktikaf, dia akan jadi ibadat. Kalau kita duduk dalam masjid juga tak niat iktikaf, tak jadi ibadat, tak dapat pahala, tak dapat penghampiran pada Allah, tidak menjadi pengabdian kita pada Allah, tak jadi. Jadi duduk dalam masjid biasa. Dia tak jadi ibadat, dia hanya jadi adat. Yang pertama, niat ni untuk membezakan antara ibadat dan adat. Yang kedua, untuk membezakan tingkatan ibadah. Contohnya untuk membezakan antara ibadah fardu dan sunat. Kalau kita sembahyang subuh 2 rakaat juga, sunat subuh pun 2 rakaat juga, tapi mana satu sunat, mana satu fardu, macam mana nak tahu? Bergantung kepada niat, bergantung kepada niat. Okey, membasuh muka wallahu taala alam, insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki. Kita bertemu lagi 2 minggu akan datang pada minggu yang sama, malam yang sama, insya-Allah taala.
Kita sambung lagi pengajian kita bab membasuh muka pula selepas pada niat. Jadi apa yang baik itu semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tak baik itu adalah semata-mata kelemahan, kekurangan yang ada pada diri saya. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf pada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pentingnya apa yang baik tu sama-samalah kita ambil iktibar, kita amalkan dan kita sampaikan insya-Allah taala. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu